Hai anak-anak, Assalamualaikum. Apa khabar? Cikgu harap semua anak-anak berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Lama kita tak jumpa kan? Bila anak-anak tengok cikgu hari ni, apa yang anak-anak nampak? Tudung cikgu, senyuman cikgu. Oh, bunga, kerongsang cikgu. Okey, cikgu tahu. Sebenarnya pada kerongsang cikgu ni ada unsur penegasan. Sebab tu anak-anak nampak lebih jelas dan lebih ketara adalah kerongsang cikgu. Okey, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tajuk penegasan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita lihat apakah objektif yang kita nak capai pada hari ini. Ada 4 objektif yang telah cikgu senaraikan. Sebelum kita terus kepada pelajaran kita hari ini, first of all, kita tengok dulu definisi penegasan. Penegasan bermaksud suatu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara berbanding dengan yang lain. Keywords dia kat situ ialah lebih ketara ataupun lebih menonjol. Dan penegasan ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan tajuk yang kita pelajari sebelum ni, iaitu kontra. Penegasan wujud melalui ruang, bentuk, objek, tema dan gaya dalam karya. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri penegasan. Seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ni, penegasan wujud di alam semula jadi, wujud juga dalam objek buatan manusia dan dalam karya seni visual. Okey, mula-mula mari kita lihat sama-sama penegasan di alam semula jadi. Anak-anak boleh merujuk gambar yang telah cikgu pilih. Gambar yang cikgu pilih hari ini ialah penegasan dari segi bentuk. Kalau anak-anak tengok gambar ni, ada banyak cengkerang siput. Tapi satu daripadanya kelihatan lebih ketara berbanding yang lain, kerana bentuk dia bulat, bukan lonjong. Okey, seterusnya gambar yang cikgu pilih, gambar yang kedua ialah gambar penegasan dari segi warna. Kenapa kita nampak tapak Sulaiman biru lebih ketara berbanding dengan yang lain? Kerana penegasan warna di situ. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang seterusnya. Penegasan dari penegasan objek buatan manusia. Okey, objek buatan manusia, kita tengok penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap ni, kalau anak-anak perhatikan, pakaian yang gelap dengan bunga yang dengan gambar yang terang, kita akan nampak gambar lebih ketara. Jadi di sini terdapat penegasan warna terang di dalam kelompok warna gelap. Okey, cuba anak-anak tengok cap cikgu. Okey, jika cikgu pakai cap ni, apa yang anak-anak nampak dulu? Okey, anak-anak nampak logo Puma, betul. Okey, kenapa anak-anak nampak logo Puma? Kerana ia ada penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Okey, seterusnya anak-anak kita tengok gambar yang seterusnya adalah penegasan juga dari segi bentuk. Bentuk, kalau kita tengok kasut ni, kita tengok kasut, ada banyak kasut. Tapi satu kasut tu boots, dalam bentuk boots, warna kuning. Jadi kita nampak dia dulu, sebab bentuk dia berbeza daripada yang lain. Jadi boots tu kelihatan lebih ketara ataupun lebih menonjol berbanding kasut-kasut yang lain pada rak kasut tersebut. Okey anak-anak, kita tengok gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya ialah penegasan dalam karya seni visual. Penegasan dalam karya seni visual ni, penegasan dari segi tipografi. Penegasan tipografi ni, anak-anak boleh tengok pada karya ni ada warna, tapi tiba-tiba ada perkataan. Perkataan tu kelihatan lebih ketara. Yes, you can. Okey, gambar. Yes, you can kelihatan lebih ketara berbanding dengan image yang ada pada karya tersebut. Kemudian gambar yang kedua, alamak, gambar yang kedua, takutnya. Gambar yang kedua yang cikgu pilih ialah penegasan dari segi bentuk. Untuk penegasan dari segi bentuk ni, kita dapat lihat gambar ikan yang mempunyai gigi yang tajam kelihatan lebih ketara daripada
persekitaran yang lain. Bahkan kepala orang tu kita tak nampak sangat. Sebab apa? Sebab ikan tu, ikan yang gigi tajam ni kelihatan lebih ketara. Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi penegasan. Okey, dalam gambar yang cikgu pilih ni, dalam gambar karya yang cikgu pilih ni, kita dapat tengok dengan jelas penegasan berfungsi untuk mengelakkan kebosanan. Okey, cuba anak-anak bayangkan, kalau pada gambar ni, semua warna dalam gambar ni terdiri daripada warna biru, putih dan hitam. Boring kan? Kita tak akan tengok lama. Tetapi pelukis menggunakan warna orange, kuning dan putih dalam latar belakang langit. Dengan pemilihan garisan dan juga warna menjadikan kita tidak bosan untuk melihat gambar ni. Jadi fungsi penegasan yang pertama di sini adalah penegasan dapat mengelakkan kebosanan. Kita tengok fungsi penegasan yang seterusnya. Okey, jika anak-anak tengok gambar, sedangnya. Jika anak-anak tengok gambar yang cikgu pilih, gambar apple kan, gambar apple. Gambar apple, bila kita tengok je gambar ni, mata kita akan fokus kepada apple. Kerana apple ni kelihatan lebih ketara berbanding dengan yang lain. Jadi, fungsi penegasan yang kedua ialah penegasan dapat menimbulkan tumpuan atau fokus. Okay, seterusnya kita tengok fungsi penegasan yang ketiga, iaitu penegasan bertujuan untuk menarik perhatian. Tentu anak-anak pernah melihat arca kucing di Sarawak. Kalau anak-anak pernah pergi ke Sarawak, bila kita lalu je kat bahagian arca kucing ni, mata kita akan tertumpu kepada arca kucing ni. Kucing yang berbagai bentuk dan warna ni menarik perhatian kita kerana persekitaran arca ni adalah bangunan yang agak seragam. Tapi bentuk arca ni yang sebegitu rupa dapat menarik perhatian kita. Jadi fungsi penegasan yang ketiga ialah penegasan dapat menarik perhatian. Okey, seterusnya kita dah tengok 3 fungsi penegasan. Sekarang kita tengok pula teknik untuk menghasilkan penegasan. Dalam karya seni, penegasan dapat menonjolkan idea ataupun tema perekaan. Kita tengok teknik penegasan yang pertama. Dalam poster ni, teknik yang digunakan adalah pengasingan elemen penegasan. Kita nak muka type dan image dua-dua diberi perhatian. Jadi karya ni dia mengasingkan antara elemen penegasan. Di sini ada 2 elemen penegasan, iaitu elemen muka type dan image. Okey. So seterusnya kita tengok gambar ni. So bila kita tengok gambar ni, apa teknik yang digunakan? Betul. Teknik yang digunakan ialah teknik kejelasan atau kekaburan objek. Jadi apabila bunga ni nak ditonjolkan, bunga ni kita nak bunga ni kelihatan lebih ketara, maka bunga ni kita akan jelaskan, manakala persekitarannya kita akan kaburkan. Ini kita panggil teknik kejelasan atau kekaburan objek. Okey, seterusnya kita tengok cantik kan? Seterusnya kita tengok penggunaan elemen yang kontra juga merupakan salah satu teknik dalam penghasilan penegasan. Okey, air dan api merupakan 2 elemen yang kontra.
So, bila digunakan elemen yang kontra dalam karya, maka dia akan menimbulkan penegasan ataupun objek akan kelihatan lebih ketara. Okey, seterusnya kita tengok ada dua lagi teknik untuk menghasilkan penegasan, yang mana salah satunya ialah penegasan di pusat grid. Kalau anak-anak tengok gambar ni, mata kita akan beri penumpuan kepada pusat grid, bukan lukisan secara keseluruhannya. Kita akan terus melihat kepada pusat grid kerana penegasan menyebabkan pusat grid tu kelihatan lebih ketara. Okey, last sekali ialah perbezaan tipografi yang digunakan dalam karya ni. So, perbezaan tipografi ni menjadikan kita melihat semua muka type, semua tulisan tu secara serius. Tapi penegasan diberikan kepada dua perkataan, iaitu solat dan juga sleep. Surely, solat is much better than sleep. Anak-anak dah solat, jangan lupakan solat. Jagalah urusan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Sekian dulu untuk kali ini. Anak-anak, jangan lupa lihat latihan pengukuhan yang telah cikgu kepilkan di sini. Hasilkan satu poster yang bertemakan gaya hidup sihat dengan menggunakan kaedah montaj. Poster dalam mengambil kira prinsip penegasan, dan anak-anak boleh merujuk aktiviti dalam buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1. Akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe serta tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada video cikgu. Bye!